Okey, pagi ini kita akan pergi kepada rumah salah seorang pelajar kita, iaitu pelajar 5 intelek, iaitu Alison Galang, di mana kita akan memberikan motivasi kepada pelajar ini supaya mereka cemerlang di dalam SPM 2020 nanti. Jom kita pergi. Sampai di rumah Alison. So kami akan memulakan sesi motivasi ini bersama Alison. Dia merupakan pelajar pertama yang kami pilih lah untuk program. Jom. Saya Alison, saya dari SMK Supis. Jadi hari ni saya nak share pasal macam mana rasa waktu PKP ni kita belajar lah kan, banyak sangat masalah dan macam mana cara kita handle. Itulah saya nak share hari ni, jadi selamat menonton. Dia tidak mahu sampai emosi terganggu dalam PKP. Bila kita dapat semua semangat dekat PKP, kemudian tahun depan baru berjumpa bulan Januari kan. Lepas tu SPM bulan Februari, 1 bulan saja. So bisa belajar dari rumah. Macam mana jadual kamu? Kita sedang lain tak tentu. Tentu lain. Ya tak tentu. Jadi macam mana kamu nak dapat maklumat ataupun? Tapi cikgu nampak dia sangat aktif. Hai cikgu. So, macam mana dengan pelajaran Alison sepanjang belajar di rumah ni? So home based learning ni agak tough cikgu. Saya tak pandai urus masalah. Tak pandai urus masa. Okay. Selain daripada tu, apa lagi yang Alison rasa mungkin menjadi satu tekanan untuk belajar? I think mungkin sesetengah situasi di mana saya mudah terganggu. Ya, maybe disebabkan kita pakai benda ni, jadi kita on notification tu dia masuk dia pop. Kita rasa agak annoying. Okay. So, cikgu hari ini cikgu datang ke rumah kamu pun cikgu memang ada tips yang cikgu nak kongsikan. Sebab cikgu tahu Alison seorang pelajar tingkat 5 dan memang memerlukan sedikit motivasi dari cikgu. Okay? So, sedikit motivasi yang cikgu kongsikan bukanlah motivasi yang tak pernah kamu dengar sebelum ini. Motivasi cara pengurusan masa. Tadi kamu kata ada masalah pengurusan masa kan?
Okay, kalau pagi Ellison biasa bangun kita balik. Normally bangun awal pukul 4 macam tu, tapi lepas tu tidur balik. Kenapa boleh bangun terlalu awal? Tak tahu, dia sudah jadi habit cikgu. Habit. Tapi apa pun dia tak guna pakai sebetulnya dengan baik. Okay, so Ellison, kamu tak perlu bangunnya seawal seperti yang biasa kamu buat. Okay, kamu kena rancang dari, sebab kelas mula pun bukannya seawal itu kan, pukul 8 baru kelas mula. So kamu pagi kamu persiapkan diri kamu. Okay, mungkin kamu kemas dulu barang, sediakan buku apa, subjek apa, tengok semula jadual. Okay, dan yang paling penting sekali jangan lupa untuk sarapan. Okay, bila kamu sarapan dulu, and then kamu masuk ke bilik belajar kamu dapat fokus. Kamu tak perlu keluar lagi, masuk keluar. So dari sana nanti mungkin kamu akan rasa macam kamu kata annoying kan, bila kamu nampak banyak-banyak message. Okay, yang kedua tadi kamu catat kan. Okay, catat. Kalau dalam situasi kamu, cikgu rasa itu yang perlu kamu buat. Okay, kalau nampak mesej, contohnya mesej, okay, hari ini kamu perlu baca ini muka surat, terus catat. Sebab handphone sentiasa berada dengan Ellison. Okay, dan yang ketiga ialah pun paling penting jaga kesihatan. Okay, walaupun sekarang kita belajar dari rumah, kesihatan kena jaga juga. Okay, aturan masa makan, sarapan pagi, hari dan malam. Okay, jangan belajar nanti Ellison punya kesihatan tak terjaga juga. Okay, so itu tip yang ringkas dari cikgu lah. So cikgu harap dapat membantu Ellison sepanjang Ellison belajar dari rumah. Okay, Thank you, cikgu. so good luck untuk SPM tahun depan. Right. Tadi cikgu dah bagi sedikit tips daripada cikgu, tapi cikgu percaya kamu mesti mempunyai tips belajar kamu sendiri kan, yang mungkin kamu boleh kongsi kepada rakan-rakan kamu. Baiklah, saya ada 2 tips sikit saja. Yang first tip tu saya pakai satu teknik ni, dia dipanggil sebagai Pomodoro, teknik Pomodoro. Jadi dalam teknik Pomodoro ni dia sudah lama sudah, cuma dia orang jarang tahu. Jadi teknik ni, satu tugasan tu kamu boleh bahagikan kepada beberapa minit tertentu, blok-blok tertentu. Contohnya satu kerja ni 25 minit untuk satu sesi. Lepas tu kalau belum siap lagi, kamu rehat 5 minit. Lepas tu kamu buat lagi 25 minit yang seterusnya. Jadi ini penting untuk bagi pelajar yang macam saya, sebab saya mudah hilang fokus. Sebab setiap orang tu ada fokus dia tak lama. Ada yang terhad, ada yang boleh fokus 5 jam straight dari pagi sampai petang. Tapi ada yang tidak. Jadi this one might be for you. Yang ni sangat penting sebab dia dapat minimumkan. Sebab kamu gunakan masa 25 minit tu, kamu set jam, okay, timer. Kamu buat around 25 minutes. Let's say 25. And then lepas tu you set, oh okay, minda kamu sekarang fikir, oh 25 minit saja saya buat. Jadi kamu akan buat, kamu tak akan rasa lenguh, letih, kamu tak akan rasa benda ni membebankan. Contohnya, cikgu suruh kamu buat satu nota dan nota tu panjang sangat. Jadi kamu guna masa 25 minit tu, kamu buat semampu yang boleh, sebanyak yang mungkin. Selepas alarm berbunyi, kamu boleh henti sekejap, lihat 5 minit. Dan lepas tu kamu ulang lagi sampai task tu habis. Jadi dia sangat menolonglah sebab setiap orang tu dia berbeza tahap fokus. Dan tips yang seterusnya ialah, I think, the Loki method. Nama famous dia, orang panggil dia sebagai Mind Palace. Jadi teknik ni, kalau tengok kat cerita Sherlock Holmes, lelaki tu, watak utama tu dia selalu ingat banyak benda tau. Macam mana cara dia ingat? Dia sebenarnya tak hafal-hafal macam kita. Dia guna imajinasi. Apa dia buat? Sebagai contoh, anda bagi saya satu list 1 sampai 10. Anda mau saya ingat barang yang saya perlu beli ataupun barang yang saya perlu ingat. Contohnya 1, anjing. 2, mungkin sayur. Jadi apa saya buat? Kita guna satu benda je, satu struktur rumah kita sendiri. Sebab kita sudah familiar, kita sudah hafal dah apa dah ada ke rumah kita. Kita tak perlu ingat apa-apa kan, cikgu betul. Jadi kita pilih satu bilik tu, kita buka. Lepas tu kita pilih objek. Okay, kita kira. Contohnya bangku ni saya tengok, okay, 1. Meja ni saya tengok 2. Jadi
bila saya sudah setkan tu berapa, saya matchkan dengan apa dia punya tu tadi yang teks asal tu, dia punya nombor yang sentuh nombor 1 tu anjing. Jadi saya bayangkan, oh nombor 1 saya tadi kerusi. Jadi sekarang ni saya imaginekan kat kerusi saya ni anjing. Lepas tu yang nombor 2 tu tadi sayur. Jadi saya bayangkan kat meja saya sini dia ada sayur. Jadi apabila kamu nak minta saya ingat balik apa tu tadi nombor 1, nombor 2 sampai 10 pun saya dapat ingat. Sebab saya nak ingat je, saya buka je pintu, saya masuk, saya nampak oh kerusi, secara automatik saya nampak anjing. Saya tengok meja, saya automatik Maksudnya nampak sayur. teknik yang Ellison beritahu itu lebih kepada Ya, imagine imaginasi. kita. Ya. Okay. Satu tips yang cikgu pun baru dengar dan sangat menarik. Oh, Apa harapan Ellison kepada rakan-rakan yang di luar sana sepanjang pembelajaran dari rumah ini? saya berharap kawan-kawan yang lain tu sebab kita berbeza, kita ada teknik kita sendiri. Jadi kalau apa yang korang dah buat sebelum ni, result korang nampak bagus disebabkan apa yang korang buat sebelum tu, jadi teruskan. Jangan hentikan kat situ saja. Sebab setiap orang itu berbeza. Seperti saya cakap, saya ulang balik apa saya cakap. So teruskan. Tapi kalau anda still tak boleh dapat cara belajar yang terbaik, jadi cari. Mungkin anda adalah seorang pendengar, mungkin anda adalah seorang yang melihat, ataupun mungkin anda adalah seorang yang interpersonal. Anda sendiri yang dapat belajar. Kalau anda belajar dalam grup, anda tak dapat apa-apa. So ada kelainan setiap orang itu. Itu saja dari saya. Terima kasih yang kita kau datang ke kami bagi tahu. Aku amat gagal mati lebang kita kak melawak kami tahu mah. Dia datang ke kami tahu. Mendak teh pelajar anakku mah kena gaya belajar. Dunia aku murid besar, terima kasih enggak menggai pihak school. Ya sudah tanya dan meriawak anggai sudah cikgu tu datang kita. Murid saya terima kasih mengagai sudah bala cikgu-cikgu ba SMK Subis ya. Banyak maka bak belajar aku ngarap ke anakku atau ke sudah bukai belajar mah nyendia ke diri ngam di kaula mujo dalam SPM tu kada title. Mengajar cikgu, terima kasih. So Ellison, akhir sekali apa kata-kata semangat Ellison untuk semua rakan-rakan yang akan menduduki SPM? Harapan saya untuk pelajar-pelajar Form 5 yang bakal menduduki SPM nanti, saya harapkan korang buat yang terbaik. Kemudian jangan down. Masa dekat-dekat SPM tu kemudian down jangan. Masa tu kamu fokus sangat-sangat pada sasaran kamu. Kamu perlu nampak diri kamu dan bayangan kamu dapat result tu cemerlang. Kamu nangis, orang bangga dengan kamu. Itu yang saya nak. Saya harapkan kamu semua imajinasikan perkara yang sama supaya kamu orang terus berusaha. Semangat tu berkobar-kobar. Jadi kalau belajar tu belajarlah sama-sama sebab supaya kita berjaya nanti. Kalau berjaya sama-sama kan lebih manis daripada berjaya seorang-seorang. Jadi sama-sama lah kita berjaya dalam SPM menuju ke puncak kejayaan. Okay, kami telah selesai pergi ke rumah Ellison Galan. Jadi kami telah memberikan motivasi kepada beliau untuk meneruskan pelajaran supaya tidak mudah putus asa. Sekarang ini kami akan pergi lagi kepada rumah pelajar yang seterusnya. Jumpa lagi.